Right, okay. So cikgu harap korang boleh dengar suara cikgu ni clear. Kalau tak clear boleh beritahu. Okay, jadi soalan nombor 5 ni untuk bab 4. Permutation and combination ataupun pilih atur dan gabungan. Soalan nombor 5, kita ada contoh. Kita tengok contoh dulu supaya kita faham dulu. So nombor 5 ni dia kata Rita perlu menyusun 5 buah kerusi di sekeliling sebuah meja bulat untuk perbincangan kumpulan. Dalam berapa carakah dia boleh menyusun kerusi-kerusi tersebut? Okay, kita tengok dekat tepi tu, kita ada smart tips kan. So kita tengok dulu yang tepi tu, smart tips. Jadi dia kata jika n objek berbeza disusun di sekeliling bulatan, maka pilih atur membulat objek itu ialah n tolak 1 faktorial. N tolak 1 faktorial. Jadi dia memang ada kat sini kan. Memang ada tips dia sendiri kat sini. Kalau objek tu adalah bulatan, lepas tu kita nak susun dia. Macam contoh yang ni lah. Kita ada meja bulat kat tengah-tengah tu. Kita nak susun kerusi. Ada 5 kerusi semuanya kita nak susun. Kan, macam mana kita nak susun? Ada n tolak 1 faktorial cara dia. Jadi maksud dia 5 kerusi nak susun. Jadi 5 tolak 1 dapat 4. 4 faktorial tadi tu jawapan dia adalah 24. So itu jawapan yang nombor 1 ni. Ataupun jawapan yang contoh ni. Okay, kita try tengok soalan nombor 5A kat sini. Tengok soalan nombor 5A. Dalam berapa carakah 6 jenis aiskrim berbeza perisa dapat disusun di sekeliling dulang berbentuk bulat? Okay, kita ada aiskrim. Ada 6 aiskrim. Nak susun dia dalam dulang. Dulang tu berbentuk bulatan kan. Dulang tu berbentuk bulatan. Jadi ada berapa carakah dia nak disusun? Okay, kita tengok soalan 5A ni. Jadi 6. Kita ada 6 aiskrim berbeza perisa kan. Jadi cikgu rasa korang mesti pernah makan aiskrim kan. So mesti tahu aiskrim tu kita nak susun dalam dulang yang bulat kan. Jadi bila dalam bulatan tadi tu kita tengok balik dekat smart tips tu. Dia kata jika n objek berbeza disusun di sekeliling bulatan. Jadi bekas ni adalah bulatan juga kan. Dalam bekas dulang berbentuk bulat. Jadi cara dia adalah n tolak 1. Yang mana n kita dekat sini adalah 6. Jadi jawapan dia adalah n tolak 1 faktorial sama dengan 6 tolak 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. So 5 faktorial, tekan je kalkulator macam biasa. Kan 5 faktorial senang je, tekan kalkulator macam biasa. Okay, pilih mod biasa dulu yang paling biasa. So tekan 5, tekan faktorial. Faktorial ni korang boleh cari dekat x negatif 1 ni. So faktorial. So 5 faktorial jawapan dia adalah 120. So ada 120 cara jawapan dia. Okay, boleh. Jadi ini melibatkan kalau kita ada satu benda bulatan, kita nak susun apa-apalah nak susun, contohnya aiskrim ke apa kan. Nak susun apa-apa benda di bulatan tu kan, nak susun banyak-banyak benda. Nak susun di sekeliling bulatan tadi tu. So ni cara dia, ni jawapan dia. 5 faktorial 120 cara jawapan untuk 5A. Okay, jadi yang mana ada ni boleh screenshot ataupun salin. Okay, itu peluang dekat korang. Tapi cikgu sarankan screenshot lah sebab takut nanti terlepas. Okay, so ni jawapan dia. 120 cara. Maksudnya, contoh aiskrim coklat, aiskrim pudina, aiskrim apa-apalah kan. Kita nak susun, nak letak dalam dulang tadi tu. Kan. Jadi ada 120 cara. Cara dia. Combination dia ada banyak. Kan. Pilih atur dia ada banyak. Okay, jadi ini soalan 5A. Kita sambung dekat soalan 5B. Okay, jadi yang mana baru masuk tu boleh buka bahan yang cikgu send dekat grup WhatsApp tu. Buka soalan nombor 5. So kita akan buat soalan nombor 5 hari ni. 5 dan seterusnya lah. Okay, soalan seterusnya 5B. Kita tengok dulu. 5B dan 5C dekat sini. Okay, kita buat soalan 5B dulu.
Okey, soalan 5B. Cari bilangan cara untuk menyusun 4 buah buku. 4 buah buku fiksyen dan 2 buah buku bukan fiksyen di dalam sebuah rak buku jika kedua-dua buah buku bukan fiksyen sentiasa dipisahkan. Yang kedua, jika 4 buah buku fiksyen sentiasa bersama. So ada 2 syarat lah. Ada 2 syarat. Jadi kita ada 4 buku fiksyen. Kita ada 2 buku bukan fiksyen. Kita nak susun dia dekat rak. Kan contoh kita ada rak dekat sini. Kita ada rak. So ada 6 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry terlebih. Okay, jadi ada 6 buku kan. Kita nak susun buku tu ada 4 buah buku fiksyen, ada 2 buku bukan fiksyen. Jadi syarat yang pertama 5B1 dia kata kedua-dua buah buku bukan fiksyen sentiasa dipisahkan. Kan, sentiasa dipisahkan. Bermaksud jawapan dia adalah kita ada 2 faktorial darab dengan 4 faktorial. Sebab apa 2 faktorial? Sebab 2 buah buku fiksyen tadi tu mesti dipisahkan. Kan? Jadi 4 faktorial tu adalah ni, adalah buku tadi tu. Kan? Jadi 2 faktorial darab 4 faktorial adalah jawapan yang pertama. Jadi tekan je kalkulator 2 faktorial darab 4 faktorial, kita akan dapat 48 cara. So ni jawapan untuk B1. Kan? Sangat straightforward kan? So sebab kita nak pisahkan tadi tu, kita nak pisahkan buku tadi tu. So 2 faktorial and then 4 faktorial. Kan? Okay, kita tengok. Cari bilangan cara untuk menyusun 4 buah buku fiksyen dan 2 buah buku bukan fiksyen di dalam sebuah rak buku jika, okay, kita ada yang kedua kat sini. Jika 4 buah buku fiksyen sentiasa bersama. So kena make sure 4 buah buku fiksyen tu mesti bersama-sama. Kan, mesti sama-sama. So 4 buah buku tadi tu kita boleh susun je. Contohlah 4 buah buku tu duduk kat sini kan. Okay, cikgu guna warna lain lah, senang. Contoh 4 buah buku tu duduk dekat sini. Dekat yang warna kuning ni. Jadi setiap satu buku tu pun boleh susun ke ikut dia punya kedudukan. Jadi 4 buah buku tadi tu ada cara susunan dia, 4 faktorial. Okay, jadi lepas kita susun 4 faktorial tadi tu, kalau kita tengok, kita anggap 4 buah buku ni adalah satu kumpulan kan. Ingat, bila bersama macam kelas last week, siapa yang ada, cikgu cakap kalau bersama kita boleh anggap dia sebagai satu kumpulan. So satu kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan. Jadi ada 3 cara untuk susun dia kan. 4 faktorial tadi sebab apa? Sebab ada 4 buku kat sini. 4 faktorial. Jadi sini 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Jadi 3 faktorial. 4 faktorial darab 3 faktorial adalah cara untuk susun buku. Kalau 4 buah buku fiksyen tu kita nak make sure dia bersama. So tekan kalkulator 4 faktorial darab 3 faktorial. So tekan je kalkulator macam biasa. Kita ada 4 faktorial darab dengan 3 faktorial. So kita dapat jawapan dia 144. So 144 cara lah untuk susun buku tadi tu. Dengan syarat 4 buah buku fiksyen tadi tu kita lekatkan bersama-sama. So ini jawapannya. Okay, boleh faham tak untuk 5B ni? Ada yang nak tanya soalan? Kalau ada nak tanya soalan, boleh je tanya. Tak payah malu. Okay, so 5B ni boleh salin dulu. Boleh salin ataupun screenshot tu peluang dekat korang. Okay, so cikgu ulang balik macam nombor 5B1 tadi tu. Sebab dia kata kalau 2 buah buku tadi tu mesti dipisahkan. Jadi bermaksud kita ada 2 faktorial. Sebab 2 buah buku tadi tu dipisahkan, maksudnya ada 2 cara kan. Sama ada letak depan belakang, letak sebelah-sebelah kan. Ataupun letak macam mana pun. Yang penting kita pisahkan. So 2 faktorial tadi tu, nak letak kiri kanan dulu
Lepas tu lebih dia ada berapa? Lebih dia ada 4 faktorial. So 2 faktorial darab 4 faktorial adalah jawapan dia. Okay, so ni 5B, 5B1 dan 5B2. Okay, kalau korang dah screenshot, cikgu sambung 5C. Kalau ada yang tak faham, boleh bagi tahu, boleh tanya, jangan malu. Okay, kita ada C dekat sini, 5C. Soalan 5C. Okay, kita try baca dulu soalan dia. Dia kata rajah menunjukkan 9 keping kad huruf. Kita ada amplitude. Suatu kad 5 huruf akan dibentuk dengan menggunakan 5 daripada kad-kad itu. So kita ada 9 kan? Asalnya ada 9. Lepas tu dia kata satu kod 5 huruf. Contoh kalau korang nak letak password kan. Password handphone ke, password apa-apa kan. Kita nak gunakan perkataan amplitude ni. A-M-P-L-I-T-U-D-E kan, daripada huruf-huruf amplitude ni. Kita nak gunakan, nak buat password untuk korang tadi tu. So dia ada kata, cari bilangan kad 5 huruf yang berlainan yang dapat dibentuk. So itu syarat yang pertama. Okay, ni soalan nombor 5 tadi. Syarat yang kedua, cari bilangan kod 5 huruf yang berlainan yang bermula dengan huruf vokal dan berakhir dengan huruf konsonan. Okay, jadi last week tu kita ada tengok kan, huruf vokal tu apa, huruf konsonan tu apa kan. Okay, so korang pun tahulah huruf vokal tu apa, huruf konsonan kan. So kita start dulu dengan 5C1. 5C1, dia kata kita nak buat kod 5 huruf tadi tu daripada huruf-huruf ni kan, daripada huruf-huruf ni. So kalau kita tengok A-M-P-L-I-T-U-D-E, semuanya huruf memang berlainan lah. So daripada banyak-banyak ni semua ada 9. Ada 9, kita nak pilih 5. Jadi jawapan dia 9P5. Tekan kalkulator macam biasa kan. Tekan kalkulator, shift. Okay, tekan 5 dulu. Tekan 9 dulu, shift NPR 5. Ada 9 nak pilih 5. So 15,120 cara semuanya untuk susun 5 kod tadi tu. Kan kalau korang nak buat password, so inilah. Ada 15,000 cara jawapannya. Okay, jadi yang nombor 1 tu senang. Kita tengok 5C2 pula. Okay, cari bilangan kod 5 huruf yang berlainan yang bermula dengan huruf vokal dan berakhir dengan huruf konsonan. So dia ada syarat dia. Huruf depan mesti huruf vokal dia kata. Huruf belakang sekali tu huruf konsonan. So tengah-tengah tu tak kisah. So bayangkan kalau kita ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak semua. Dia kata depan tu mesti huruf vokal. So huruf vokal ada berapa? Kita ada 1, 2, kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf vokal kat sini. So kat sini ada 4 cara. Sama ada korang tulis 4 faktorial ataupun tulis 4P1. Sama je. Depan sekali ada 4 cara. Letak belakang sekali. Tengok belakang sekali. So ada berapa huruf konsonan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf konsonan kat sini kan. So kat depan ni adalah vokal, kat sini adalah konsonan. So dah tulis 2, dah ada 2 kan, 1, 2. So dah ada 1, 2 dekat sini. 3, tinggal baki 3. So ada berapa pilihan? So tinggal 7 lah nak katakan kan, sebab kita dah pilih 2 huruf daripada 9 huruf tadi. Yang baki dia adalah 7. So depan ni jawapan dia adalah 4P1 sebab daripada 4 nak pilih 1. Tengah-tengah ni kita ada 7P3 kan, sebab daripada 7 kita ada 3 pilihan. Yang belakang sekali ni kita ada 5P1. Daripada 5 huruf konsonan nak pilih 1 huruf. So jawapan akhir semua ni tekan kalkulator kan. Tak apa, cikgu dah tekan kalkulator siap-siap untuk korang. So ada 4,200 cara semuanya. Okay, boleh untuk 5C ni? Ada yang tak faham? Semua boleh faham
So dia just kita kena fahamkan je kan. Maksudnya kalau nak senang buatlah kotak kan. Anggap macam ada kotak. So bila kita anggap macam ada kotak tadi tu, kita boleh nampak huruf ni nak letak mana, huruf ni nak letak mana kan, vokal dan konsonan. So kat sini tinggal ada 7 cara lah tengah-tengah ni. 7 cara sebab apa? Sebabnya kita dah ambil 2 huruf daripada 9 huruf tadi. Alright, okay, boleh salin dulu. Kalau ada soalan boleh tanya, jangan risau. Hari ni macam tak ramai sangat Macam last week tu ada. Okay, sorry, cikgu tak perasan Alia Syazwani dia tanya soalan kan. Cara tu memang kena tulis dalam jawapan. Cara tu tak perlulah kan. So cara ni, yang ni tak perlulah. Ini tak tulis pun tak apa. Boleh Alia ada kat sini. So cara tu tak perlu tulis. Nombor je sebenarnya kan. Cikgu saja je tulis cara tu supaya korang boleh nampak lah. So nombor saja kan. Cara tu tak perlu. Alright, okay, sama-sama. Cikgu tak perasan kalau korang tanya kan. Tak apa, kalau tanya je kan. Mungkin cikgu lambat perasan sikit tapi cikgu akan check lah message korang. Okay, so ni soalan nombor 5C 1 dan 2 kan. Boleh salin. Yang mana tak faham tu tanya je. Terus tanya kan. Nak malu apa kan. Dah berapa bulan je gini tinggal ni SPM. So tanya je terus. Okay, ni soalan nombor 5C. Sambung soalan seterusnya. Okay, jadi kita dah selesai bahagian permutation ataupun pilih auto. Sekarang ni kita akan masuk bahagian gabungan pula. Bahagian gabungan. So beza dia apa? Pilih auto tu kita ada berapa-berapa objek kita nak ambil dan susun kan. So gabungan ni apa pula? Gabungan ni kita tengok kan. Gabungan ni maksudnya gabungan lah. Kita nak ambil ni, nak gabung dia. So itu maksud dia. So bezakan antara dua tadi tu. Jangan terkeliru antara dua tadi tu. Okay, kita tengok smart notes. Baca dulu yang pertama ni. Okay, nombor 1. Bilangan gabungan bagi R objek daripada N objek ialah N CR sama dengan N faktorial bahagi dengan N tolak R faktorial lagi kan. Okay, bermaksud kalau kita ada N objek, N ni jumlah paling banyak lah, contoh ada 10 objek, kita nak gabungkan 3 objek contohnya, jadi N tu adalah 10, R kita adalah 3 kan. Jadi gunakan formula ni. Alright, okay, seterusnya kita ada NCO. Kalau NCO sama dengan NCN sama dengan 1. Jadi daripada kalau contoh ada banyak-banyak kan, kita tak nak gabung dia. So ada satu cara lah, tak payah gabung kan. Itulah maksud dia kan kalau secara ringkas dia. Ataupun kita ada banyak-banyak tu, kita nak ambil semua sekali. So ada satu cara je, iaitu ambil semua kan. Jadi itu kalau secara ringkas dia kalau nak fahamkan. Okay, tak apa, kita tengok dulu soalan nombor 6 ni. Kita tengok soalan nombor 6 contoh dan 6A. Okay, sementara cikgu ambil dulu soalan ni, korang try lah baca-baca dulu kan. Try buat juga. Tak adalah tunggu je cikgu punya jawapan kan. So tak apa. Salah tak apa kan, yang penting korang cuba. Okay, soalan nombor 6 ni. Kita tengok contoh yang pertama. Cari bilangan cara memilih 5 keping biskut daripada 25 keping biskut dari sebuah balang. Macam-macam kan soalan matematik ni kadang-kadang pelik-pelik kan. Nak makan biskut pun ada cara pilih-pilih pula kan. Padahal boleh je makan terus. So dia nak pilih-pilih pula kan. So biasalah matematik kan. Cari bilangan cara memilih 5 keping biskut daripada 25 keping biskut dari sebuah balang. So daripada 25 keping biskut tu letak kat dalam balang, nak ambil 5 biskut je kan. Mana dah tahu korang jenis macam ni kan, jenis nak pilih-pilih kan. So cara dia tadi tu adalah kita boleh gunakan NCR, iaitu daripada 25 nak campur 5. Biasanya kalau cikgu nak senang ingat, C tu cikgu panggil sebagai campur lah, senang. So daripada 5 nak campur 3. So itu jawapan ni. 25 C3 jawapan dia adalah 53,130.
Okey, kita tengok soalan nombor 6A kat sini. Cari bilangan cara memilih 3 buah buku daripada 16 buah buku di atas sebuah rak buku. Baru banyak perkataan buku dah. Kan? So, ada 16 buah buku dekat atas rak ni. Daripada 16 tu kita nak ambil 3 je. Kita bukan nak susun. Ingat perbezaan antara gabungan dengan pilih atur adalah pilih atur kita nak susun dia. Kan? Nak letak depan, belakang, kiri, kanan, tengah dan sebagainya. Itu adalah pilih atur. Tapi untuk gabungan ni daripada banyak-banyak nak ambil. Faham? Nak ambil, bukan nak susun. So itu beza dia. Jangan keliru antara dua dia. Cari bilangan cara memilih 3 buah buku daripada 16 buah buku di atas sebuah rak buku. Jadi ada 16. Kita nak campur 3. Ini cara cikgu hafal lah. Senang. 16C3. So 16C3. Jawapan dia adalah 560. Okey, cara tekan kalkulator dia. Okey, cikgu tunjukkan. Kita ada 16. Nak campur 3. So 16C3. Jawapan dia adalah 560 cara. So ni cara dia. Kan? Sama lah macam contoh biskut tadi kan. Kalau korang jenis yang pilih-pilih biskut, so korang boleh tahu cara dia. Ada 53,130 cara nak pilih biskut yang paling sedap. Contohlah. Okay, boleh faham untuk nombor 5 ni. Kan? Straightforward je kan. So kalau ada soalan boleh tanya, jangan risau. Okay, kita sambung soalan seterusnya. 5B. Kan? So boleh screenshot dulu. Okay, jadi jangan lambat-lambat screenshot. Cikgu dah tulis jawapannya, screenshot terus. Kan? Tak ada masalah. Dalam kelas ni korang tak saling pun tak apa kan. Cikgu okey je. Okay, soalan 6B dengan soalan C. Okay, sementara cikgu ambil ni korang tak pandai lah korang. Try jawab dulu. Try baca dulu. Sebab apa dalam kelas ni cikgu kita akan buat latihan sama-sama kan. Dah tak belajar lah kan sebab korang dah belajar lah dalam sekolah korang kan. So dalam kelas ni apa yang cikgu buat adalah kita akan buat latihan sama-sama. Okay, 6B dan 6C. So kita bahagikan dulu 6B dengan 6C. Okay, soalan 6B. Dalam berapa carakah 4 orang lelaki dan 5 orang perempuan boleh dipilih daripada 7 orang lelaki dan 7 orang perempuan? So ni dah macam matching-matching pula kan. Nak ambil 4 lelaki, 5 perempuan. Daripada 7 orang lelaki dan 7 orang perempuan. So, kita ada 4 lelaki kat sini. Kita ada 5 perempuan. Okay. Sekejap. Semua sekali 7 lelaki, 7 perempuan. So, daripada 7 lelaki tu nak ambil 4 sahaja. Daripada 7 perempuan tu nak ambil 5 sahaja. Kan? Jadi cara dia adalah sebab perkara ni berlaku serentak, so kita akan darab. Ingat lagi awal-awal kelas dulu. Bila dia berlaku serentak kita akan darab. So 7C4 darab dengan 7C5. Kenapa darab? Sebab dia berlaku serentak tadi tu. So tekan kalkulator macam biasa. 7C4 berapa, 7C5 berapa, ataupun nak terus darab dua-dua sekali pun boleh. So 7C4 darab dengan 7C5. Jawapan dia adalah 735. 735 cara lah maksud dia. Kan, maksudnya kita boleh ambil perempuan ni, kita boleh ambil lelaki yang ni. Kan, boleh ambil yang tu, yang ni dan sebagainya. 700 cara kan. Nampak macam benda simple kan. Ambil 4 lelaki je, ambil 5 perempuan je. Tapi sebenarnya ada 735 cara korang nak buat. Okay, so itu soalan 6B. Sambung soalan 6C. Suatu pasukan debat terdiri daripada 5 orang pelajar. Pasukan itu akan dipilih daripada 5 orang ketua darjah, 3 orang penolong ketua darjah dan 3 orang pengawas.
Hitung bilangan cara yang berbeza supaya pasukan tersebut dapat dibentuk jika tiada syarat dikenakan. Macam susah sikit kan soalan ni kan. Tapi dia kata kat situ tu tiada syarat dikenakan. Maksudnya tak kisah berapa orang ketua darjah, tak kisah berapa orang penolong ketua darjah, tak kisah berapa orang pengawas. Yang penting kita tahu daripada 5 pelajar, 5 ketua darjah, 3 orang pengawas. Pengawas nak tulis apa? PE lah. Daripada sini, semua sekali ni ada berapa? 1, 5 tambah 5 tambah 3, kita ada 13 orang. Daripada 13 orang ni, nak ambil 5 orang. So, jawapan dia adalah 13 C5. Habis besar kan cikgu punya C kan. 13 C5, jawapan dia adalah 553. Okey, sekejap. 533. 533. 5 pelajar, 3 orang ketua darjah. Jadi 5 ketua darjah, 3 penolong ketua darjah dan 3 pengawas. 533, yes. 533. So 11, daripada 11 orang kita nak ambil 5 orang. So 11 C5 lah jawapan dia. 11 C5 bila kita tekan kalkulator, 11 C5 jawapan dia adalah 462 cara kesemuanya. Okay, boleh faham untuk soalan nombor 6 ni. Straightforward kan, sebab ini adalah pengenalan untuk pengenalan untuk campuran ataupun gabungan. Okey, boleh salin dulu. Okey, jadi untuk soalan nombor 6 ni senang je kan. A, B, C tadi tu semua senang. Maksudnya daripada berapa banyak kita nak ambil. So itu adalah gabungan tadi tu. Kan berbeza dengan pilih atur kita ada banyak-banyak, kita nak susun. So itu beza dia. Dalam banyak-banyak tu kita nak susun dia. So itu perbezaan dia. Okey, kita akan sambung soalan seterusnya. Kan, jadi kalau korang tengok dekat bahan tu dah tak banyak dah. Kan, tinggal beberapa soalan je. So kemungkinan kita boleh habiskan bab 4 ni hari ni juga. Jadi next week tu kita boleh masuk bab baru. Bab ke-5 pula. Okay, jadi tengok soalan nombor 7. Okay, kita tengok dulu soalan contoh dekat sini. Soalan contoh dekat sini. Okay. Selesaikan masalah berikut. Suatu pasukan badminton terdiri daripada 7 orang pelajar. Pasukan tersebut akan dipilih daripada sekumpulan 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Cari bilangan pasukan yang dapat dibentuk supaya pasukan tersebut terdiri daripada tepat 5 orang lelaki. Itu adalah syarat pertama. Syarat kedua, tidak lebih daripada 3 orang perempuan. Okey. Okay, kita start dulu yang buat yang pertama. Kan, kita start yang pertama dulu. So, dia bagi tahu tadi, kita nak buat 7 orang. 7 orang ni, 7 pelajar ni, kita nak buat pasukan badminton. Jadi, daripada, kita ada ramai pelajar yang nak join kan. Kita ada 10 orang lelaki, kita ada 5 orang perempuan. So, kita tengok yang pertama, kan? Syarat yang pertama. Dia kata 7 pertama, kan? 71. So, 71 ni dia kata tepat 5 orang lelaki. Maksudnya daripada 10 orang lelaki tu, 5 orang memang kena masuk, kan? So, ingat, dia nak buat semua sekali, kita ada
semua sekali ada 10 kan, 10 lelaki. Jadi daripada 10 lelaki tadi tu nak pilih 5 orang. So 10C5. Okey, jadi semua sekali dia nak buat 7 orang pelajar. So 5 orang dah dipilih. Jadi baki tinggal berapa? Baki tinggal 2. So perempuan ada 5 perempuan semuanya. Daripada 5 perempuan tu kita nak pilih 2 orang. So ni jawapan yang pertama. 10C5 sama darab dengan 5C2. Jawapan dia adalah 2520 cara. So itu jawapan 7 contoh. 7 contoh 1. Okay, tengok yang kedua. Dia kata tidak lebih daripada 3 orang perempuan. Tak lebih daripada 3 orang perempuan. Okay, jadi bermaksud apa? Bermaksud contoh. Kita ada banyak contoh kan. Sebab apa? Boleh jadi perempuan tu seorang. Okay, dia kata tidak lebih kan. Tidak lebih daripada 3 orang perempuan. Jadi boleh jadi tak ada perempuan langsung. Boleh jadi seorang perempuan, boleh jadi 2 orang perempuan, boleh jadi 3 perempuan. Okay, so kita buat sama-sama. Okay, kes yang pertama. Tiada perempuan langsung. Cikgu tulis tiada P lah, senang. Kan, tiada perempuan. Kes yang kedua, kita tulis tambah. Kan, ini adalah kalau dia kes yang berlainan, kita tulis tambah. Seorang perempuan. 2 orang perempuan, 3 orang perempuan. Okey, jadi kalau kes pertama tak ada orang perempuan. Tak ada seorang pun perempuan. Jadi daripada 10 lelaki tadi tu nak pilih 7 orang pemain. So ini adalah cara yang pertama. Cara kedua, seorang perempuan. Jadi daripada 5 perempuan, 5C1, jadi tinggal berapa orang? Tinggal 6 orang kan? Sebab semua sekali ada 7 orang. Jadi daripada 10 lelaki nak ambil 6 orang. So 10, 6, C6. Okey, itu kalau seorang perempuan. Kalau 2 orang perempuan pula. Daripada 5 nak pilih 2. Baki dia tinggal daripada 10, C5. Sebab semua sekali adalah 7. Okey, itu kalau 2 orang perempuan. Kalau 3 orang perempuan, kita ada 5C3. Darab dengan 10C. Baki dia berapa? Baki dia ada 4 orang perempuan. 4 orang lelaki je boleh pilih lagi. So korang kira tekan semua ni dalam kalkulator, tapi kat sini dia dah kirakan siap-siap. Jawapan dia adalah 5790 cara. Okay, boleh faham tak untuk nombor 7 ni? Ada yang tak faham? So tu jawapan dia kan. So itu jawapan dia kan. Sangat-sangat straightforward. Tak adalah straightforward sangat kan, tapi nak katakan selagi korang faham kan. Jadi bila dia kata macam ni kan, tidak lebih daripada 3 orang perempuan ni, korang kena faham. Boleh jadi 0, boleh jadi 1. Boleh jadi 2, boleh jadi 3. Tapi tak boleh jadi 4 dan kat atas lah. Sebab dia kata tak boleh lebih kan. So dia stop setakat 3 orang sahaja. Okay, jadi kita tengok dulu contoh. Kan, yang ni tak perlu salin sebab yang ni contoh saja. Okay, sambung soalan nombor 7A. Okay, korang boleh baca dulu soalan ni sambil-sambil cikgu prepare ni. Soalan 7A. 4 huruf daripada perkataan fraction dipilih secara rawak. Cari bilangan gabungan yang berbeza jika tiada syarat untuk huruf-huruf yang dipilih. Jadi beza dia apa dengan pilih atur tadi? Kita ambil je kan. Kita nak ambil je huruf. Tak nak susun pun. Jadi fraction. Fraction ada berapa huruf kat situ? Jadi kita ada F, R, A, C, T, I, O, N. Ada 8 huruf kesemuanya. Nak ambil 4 huruf. Okay, kita tengok 7A1. Dia kata tak ada syarat. Maksudnya ambil je lah. Main ambil je. Tak kisah. So ada 8 huruf kesemuanya. Nak ambil apa tadi? Dia nak ambil 4 huruf. 8C4. So 8C4 tekan kalkulator dapat 70 cara. 70 cara untuk ambil berapa orang tadi tu. Okay, 7A2. Huruf C mesti dipilih.
Jadi huruf C ni wajib kena pilih. Jadi huruf C ada berapa? Huruf C ada 1. Fraction. Jadi daripada satu huruf C nak pilih satu huruf C juga. So 1C1. Selebihnya ada berapa? Kita nak buat 4 kan? So selebihnya ada. So dah ambil satu huruf daripada 8 huruf. So tinggal 7 huruf. Daripada 7 huruf ni tinggal lagi 7 huruf juga kita nak tulis. 3 huruf kita nak pilih sebab semua sekali 4. So 1C1 darab 7C3. So tekan kalkulator. Jawapan dia adalah 35. Okay, boleh untuk soalan ni? Okay, boleh salin dulu. Cikgu, Yes, ada soalan ke? boleh tak ulas mula yang 7A2 tu? 7A2. Alright, okay, boleh. Terima kasih. Sama-sama. Alright, okay. Dia kata huruf C mesti dipilih. Huruf C mesti dipilih. So, kita ada F, R, A, C, T, I, O, N. Dia kata ni wajib dipilih. So, ada berapa huruf C? Ada satu huruf C. Nak pilih satu huruf C. Yalah, ada satu C je. Lainlah kalau ada banyak C kan. Contohnya ada C dekat sini, ada C kat sini. Kalau ada 3 C1 kan. Maksudnya daripada 3 huruf C nak pilih satu huruf. Tapi kat sini tak. Kat sini hanya ada satu huruf C. So 1C1. Okay, tadi ingat korang nak buat nak ambil 4 huruf kan. 1, 2, 3, 4. Yang ni bukan nak susun kita nak ambil saja. So 1C1. So maksudnya dah ambil satu huruf. So baki semua ada berapa? Semua ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua ada 8 kan? Dah ambil 1, tinggal 7. Daripada 7 huruf yang baki tu, nak kena ambil 1, 2, 3. Kan? 7C3. So itu jawapan dia. 1C1 darab 7C3. Boleh faham? Siapa yang tanya tadi? No Boleh. Alright, okay. So itu cara ni. Okay, jadi boleh tunjuk A ni? Kalau okey, kita sambung soalan seterusnya, 7B pula. So, jangan lupa screenshot 7B. Tadi 7A kan? Okay, 7B pula. Satu jawatan kuasa yang terdiri daripada 6 orang ahli dipilih daripada 5 orang pegawai daerah, 7 orang pengetua dan 10 orang guru. Dalam berapa carakah jawatan kuasa itu boleh dibentuk jika tiada syarat dikenakan? Alright, okay. So, kita ada 5 pegawai daerah. PD lah, kita tulis 5 PD. 7 orang pengetua. Kita ada 10 orang guru. Kita nak buat 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jawatan kuasa. Okay, kita tengok yang pertama. 7B1. Dia kata tiada syarat dikenakan. Maksudnya main ambil lah. Ambil lah ikut korang. Kan dia kata lah. So semua sekali ada berapa? 5 tambah 7 tambah 10. Kita ada 22. Daripada 22 orang ni main ambil je 6. So 22C6. 22C6 tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapan dia adalah 74,613. So ni jawapannya. Cikgu tak perlu nak tunjuk jangan kira maksudnya cikgu tak perlu tunjuk cara tekan kalkulator. Sebab cikgu rasa korang dah faham dah cara tekan kalkulator tu. So 22C6 tekan kalkulator, kita ada dapat jawapan dia 74,613. Okay, nombor 2. Syarat dia kata jawatan kuasa tersebut terdiri daripada 2 atau 3 orang pegawai daerah. Nampak ni ada 2 atau 3.
So maksudnya pegawai daerah ni sama ada 2 atau 3. Okey, jadi kita tulis dulu. Kalau 2 pegawai daerah macam mana? Atau 3 pegawai daerah macam mana? Okey, cikgu tunjukkan kat sini. Yang ni korang tak perlu tulis sebenarnya. Kan 2 PD, 3 PD ni tak perlu tulis. Cikgu tulis sebab nak bagi korang nampak. Yang ni tak perlu tulis lah maksudnya dalam jalan kira. So 2 pegawai daerah bermaksud ada 5 pegawai daerah nak pilih 2 orang. Okay, so kita dah ambil 2. Dah isi 2. 1, 2 dah isi dah. Tinggal berapa? Tinggal 4. 4 ni nak ambil daripada mana? Nak ambil daripada baki semua ni. Kan baki ada berapa? Baki ada 17. So 5C2 darab dengan 17 nak ambil 4 orang. So 17C4. So itu cara pertama kalau 2 pegawai daerah. Kalau 3 pegawai daerah, daripada 5 pegawai daerah nak pilih 3 orang. So dah ambil 3 orang. So tinggal berapa orang? 3 orang lagi nak pilih. Daripada mana? Daripada 17 yang lebih ni. So 17 nak ambil 3. So ni jawapan akhir kita. Jawapan akhir kita adalah 30,600. Okay, so itu jawapan nombor 2. Soalan yang terakhir. Nombor 7B3. Jawatan kuasa tersebut mesti terdiri daripada sekurang-kurangnya 4 orang pengetua. Okay, sekurang-kurangnya 4 orang pengetua. So maksud dia apa? Boleh jadi 4 orang, 5 orang ataupun 6 orang pengetua. Kan? Sebab maksimum 6 orang je. Sebab dia nak buat 6 orang ahli. So nombor 3 ni. Dia kata sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya maksud dia apa? 4, 5 dan 6. So contoh 4 pengetua. Ataupun 5 pengetua. Ataupun 6 pengetua. Dia sampai 6 je sebab apa? Kita nak pilih 6 orang je. Okay, kita buat kes yang pertama. 4 orang pengetua. Bermaksud apa? Semua pengetua ada 7 orang. Nak pilih 4 orang. So 4 orang dah pilih. Baki tinggal 2. 2 ni nak ambil daripada mana? Nak ambil daripada 10 orang guru dengan daripada 5 orang pegawai daerah. So 15 orang tadi tu nak pilih 2 orang sahaja. So itu kalau 4 pengetua. Okay, macam mana kalau 5 pengetua? Kita ada 7 pengetua semuanya nak ambil 5 orang. So baki tinggal 1. Daripada 15 nak ambil 1. Macam mana kalau 6 pengetua? 7C6 darab dengan 15C0. Ataupun 15C0 ni jawapan dia adalah 1 lah kan. Tak perlu tulis pun sebenarnya. So 7C6 pun cukup kan. So 7C6 adalah jawapan dia. Bermaksud daripada 7 pengetua nak ambil 6 orang. Dah tak ada ambil daripada orang yang lain dah. Sebab kita nak ambil 6 orang je. So semua ni tekan kalkulator. Semua ni korang akan dapat jawapan dia adalah 3,997 cara. Okay, boleh tak untuk nombor 7B ni? Okay, boleh screenshot. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, semua boleh faham nombor 7B ni? Tak apa, ada soalan tanya je kan, tak perlu malu-malu. So kalau faham, cikgu move on untuk soalan seterusnya. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan 7C. Okay, kita ada sebuah firma. Okay, ni nombor 7C tadi. Sebuah firma mempunyai 4 jawatan kosong untuk dipenuhi oleh 20 pemohon di mana
12 orang daripadanya ialah lelaki dan 8 orang daripadanya ialah perempuan. Hitung bilangan cara jawatan kosong ini boleh dipenuhi jika tiada syarat dikenakan. Sama juga macam soalan yang atas tadi tu. So kita ada 4 tempat kosong kan. Kita ada 20 kesemuanya. 20 tu adalah 12 lelaki, 8 orang perempuan. Nak ambil 4 tempat kosong. 1, 2, 3, 4. So kalau dia kata tak ada syarat dikenakan, senang saja. 7C1. Nak ambil 4 orang. So daripada 20 orang, nak ambil 4 sahaja. So 20C4 adalah jawapan dia. So 20C4. Okay, sekejap. 20C4. Kita dapat tekan kalkulator jawapan dia. C4 4,845 adalah jawapan dia. Kan, straightforward kan. Sebab dia kata tak ada syarat, ambil je kan. Tak kisah lelaki berapa orang, tak kisah perempuan berapa orang. So kalau tak ada syarat ni senang. Okay, kita tengok yang ada syarat pula. Dia kata minimum 3 orang lelaki mesti dipilih. Minimum. Maksudnya 3 orang lelaki. Ingat dia nak ambil 4 orang. Kan, tapi dia kata sekurang-kurangnya 3 orang lelaki. So boleh jadi 3 lelaki dengan 4 lelaki. Kan. So 2 tu je boleh berlaku. Sebab tak boleh 5 lelaki. Sebab dia nak ambil 4 orang je. So kalau 3 lelaki. Lelaki semuanya ada berapa? Lelaki ada 12. Nak pilih 3 orang lelaki. Syarat untuk jawab soalan macam ni, buat yang ada syarat dulu. Maksudnya kalau dia suruh buat lelaki, buat lelaki dulu. Kan? So baki tinggal berapa? Baki tinggal 8 perempuan, nak pilih seorang saja perempuan. So itu dia, baki dia hanya seorang saja nak ambil. Sebab 3 lelaki tadi tu kita dah ambil. Okay, yang kedua, kalau 4 orang lelaki macam mana? Kalau 4 orang lelaki, daripada 12 orang lelaki, nak ambil 4 orang perempuan, 4 orang lelaki. So itu saja, kan? Tak nak ambil perempuan dah, sebab dah penuh. Nak ambil 4 orang saja. So ni jawapan dia. Ni jawapan dia. Jawapan dia adalah 2,255 cara. Jadi fahamkan je ayat dia, kan? Tak susah pun. Okay, yang ketiga. Dia kata 1 atau 2 orang perempuan mesti dipilih. So 1 perempuan ataupun 2 perempuan. Okay, cikgu sambung ke tepi sebab tak muat dah. So kalau 1 perempuan, macam mana? Kalau 1 perempuan, daripada 8 perempuan nak pilih seorang perempuan, lebih dia ada berapa? Lebih dia ada 3. 12C3. Okay, tambah dengan 2 orang perempuan. Kalau 2 orang perempuan, daripada 8 perempuan, nak pilih 2 orang perempuan. Darab dengan 12 lelaki, nak pilih 2 lelaki. Sebab total semua sekali ada 4 orang. So jawapan akhir adalah 3,608 cara. Okay, ada soalan? So boleh salin. So ini adalah 7C1 dan 7C2 dan juga 7C3. Okay, so ni jalan kira dia. Okay, boleh screenshot? Ataupun salin kan, terpulang agak kurang. Tapi kalau salin takut lambat kan. Jadi screenshot pun tak ada masalah. Alright, okay. Kalau tak ada soalan, kita sambung soalan seterusnya. Okay, jadi kita ada dekat sini SPM practice. Maksudnya dah habis dah. Kan, kita dah habis belajar untuk bab 4 ni. Okay, jadi kita try buat yang mana sempat dengan baki 5 minit ni. Kan, yang selebihnya korang boleh buat sendiri.
Okay, jadi untuk next week kita akan masuk bab baru iaitu bab 5. Okay, jadi stay tune. Jangan tak join pula, join kelas tu. Ajak sekali ramai kawan. Sebab kalau tak ramai, cikgu takut kelas ni akan ditutup lah kan kalau tak ramai. So make sure ramai orang. Macam hari ni dia macam tak ramai sangat kan. Okay, kita tengok soalan SPM practice yang pertama. Rajah menunjukkan 6 keping kad berlainan huruf. Kita ada faktor. Kita ada 6 huruf. Kita ada, dia kata hitung bilangan cara yang berlainan untuk menyusun semua kad itu dalam satu baris jika tiada syarat dikenakan. Okay, ni nak pilih yang mana satu? Kita nak pilih atur ke nak pilih gabungan? So dia kata susun. Jadi keyword dia adalah susun. Bila kita nak susun, kita akan pilih atur. Sebab atur tu kan maksud dia susun kan. So 1A, dia kata tiada syarat dikenakan. Jadi bermaksud daripada 6 huruf nak susun 6 huruf. So 6P6. Jawapan dia adalah 720. Ataupun korang boleh tulis 6 faktorial. Sama juga akan dapat 720 juga. So ni jawapan dia. So cikgu bagi dua cara lah kat sini supaya korang boleh nampak. Okay, 1B. Dia kata nak susun. Tapi kad pertama ialah huruf konsonan dan kad terakhir merupakan huruf vokal. So ada 6 tadi tu. Huruf depan ni nak huruf konsonan. So huruf konsonan ada berapa? 1, 2, 3, 4. So jangan keliru pula konsonan tu huruf apa kan? Konsonan ada 4 cara kat sini. So ada 4 kat sini. Huruf vokal dia kata huruf terakhir. So vokal huruf terakhir ada berapa huruf? Ada 2. So ada 2 cara. So ada baki dia berapa? Baki dia ada 4. Ada 4 cara kat sini. So jawapan kita adalah daripada 4 huruf konsonan nak pilih 1. Darab dengan daripada 4 darab 4P4. Maksudnya yang baki dia lah. Darab dengan 2P1. So ni jawapan akhir dia. 192. Sangat straightforward kan? Okay, ada soalan so far? Okay, sambung soalan nombor 2. Cikgu rasa kita sempat sampai nombor 2 je lah. Okay, cikgu lajukan sikit nombor 2 ni sebab masa 32 minit saja. So kita ada Hakim nak beli 12 kotak yang yogurt yang untuk dijual di sekolahnya. Kita tengok 1A, dia kata dia nak keluarkan 7 kotak secara rawak untuk dipamerkan. Cari bilangan cara dia dapat buat pilihan itu. Okay, jadi dia nak keluarkan. Bila keluarkan kita gunakan apa? Kita gunakan C. Jadi 2A, daripada 12 kotak dia nak pilih 7 kotak. 12C7. Jawapan dia adalah 792. Okay, tengok B. Dia buka kotak dan susun kotak dalam barisan dengan keadaan perisa oren mesti bersebelahan dengan perisa anggur. So dalam kotak tu ada berapa? Dalam kotak ada 6 botol. Kan? So dia nak susun. Kan? Jadi bila dia nak susun, so jawapan B ni adalah 5 faktorial darab dengan 2. Sebab apa? Sebab dia kata orange dengan anggur mesti sebelah-sebelah. So 5 faktorial ni adalah yang lain-lain tu. Kan anggap 2 ni adalah satu kumpulan. Macam cikgu buat sebelum ni. So jawapan dia adalah 240. So ni jawapan dia. Kan sangat straightforward kan? Okay, ada soalan so far untuk kelas hari ni? Okay, jadi kalau tak ada soalan, cikgu rasa kita tamatkan dulu kelas kita kat sini. Sekarang pun dah pukul 10 kan. Jadi untuk next week, kita akan masuk bab 5 kan. Jadi macam cikgu cakap tadi, ajak ramai-ramai kawan. Lagi ramai lagi bagus. Kan? So itu saja daripada cikgu untuk hari ni. Kita jumpa lagi next week.
Thank you and Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.